Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 5 November bersama saya Rusnani Nasir. Kita ke berita utama. 6 borang penamaan calon ditolak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pada proses penamaan hari ini. Menurut pengerusinya Tan Sri Abdul Ghani Saleh, jumlah itu merangkumi 4 di peringkat Parlimen dan 2 di peringkat Dewan Undangan Negeri DUN. Menurut Tan Sri Abdul Ghani semasa sidang medianya hari ini, tiada kerusi yang dimenangi tanpa bertanding. Bagaimanapun, beliau tidak memperincikan butiran senarai calon-calon yang ditolak pendaftaran mereka. Media hari ini melaporkan terdapat 3 borang pencalonan ditolak, antaranya calon Pakatan Harapan PH, Manolan Mohamad bagi kerusi DUN Kemayan. Pencalonan Manolan ditolak kerana kad pengenalannya beralamat di luar Pahang. Selain itu, borang calon Gabungan Tanah Air GTA bagi Dewan Undangan Negeri DUN Pulau Manis Pahang, Datuk Muhammad Radi Abdul Razak serta Presiden Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat PKDM, Datuk Peter Anthony bagi Parlimen Tenom turut ditolak. Seterusnya, proses penamaan calon di Parlimen Tenom Sabah dicemari insiden keganasan. Kejadian berlaku selepas borang pencalonan Presiden Parti Kesejahteraan Demokratik Malaysia, Datuk Peter Anthony, ditolak. Menurut laporan media tempatan dan video tular di media sosial, sekumpulan besar penyokong berlari dan berteriak dalam keadaan marah sambil membawa bendera parti di luar pusat penamaan calon. Pasukan simpanan Persekutuan FRU terpaksa melepaskan gas pemedih mata bagi mengawal keadaan apabila para penyokong parti enggan berundur. Datuk Peter bagaimanapun berjaya melarikan diri ke dalam pusat penamaan calon ketika kekecohan berlaku. Difahamkan kertas pencalonan beliau ditolak Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia berikutan keputusan mahkamah membabitkannya. Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail nyaris tidak boleh mendaftar sebagai calon pada pilihan raya umum ke-15 pagi tadi. Ini kerana maikat calon Pakatan Harapan Parlimen Bandar Tun Razak itu tercicir semasa menyertai 200 penyokongnya berarak menuju ke pusat penamaan calon. Bekas timbalan Perdana Menteri itu pada mulanya ceria dan teruja apabila menyertai perarakan berkenaan. Namun wajahnya bertukar cemas apabila menyedari maikat beliau hilang. Katanya selepas selesai proses penamaan calon, beliau telah menyelitkan kad pengenalan itu di dalam PAS Suruhanjaya Pilihan Raya, namun ia telah tercicir. Bagaimanapun mujur, maikat berkenaan berjaya ditemui oleh salah seorang penyokongnya. Parlimen Bandar Tun Razak menyaksikan pertandingan 3 penjuru melibatkan Datuk Seri Wan Azizah, penyandang kerusi Datuk Kamaruddin Jaafar mewakili Perikatan Nasional dan Ketua MCA Tun Razak Datuk Chew Yin Kin dari Barisan Nasional. Seramai 119,185 pemilih layak mengundi di Parlimen Bandar Tun Razak pada 15 November ini. Berita berikutnya. Ahli UMNO yang bertanding atas tiket lawan pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan dipecat secara automatik. Presidennya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan tindakan itu turut merangkumi mana-mana ahli UMNO yang menjadi penyokong atau pencadang kepada calon terbabit. Menurut Datuk Seri Ahmad Zahid, beliau telah mengarahkan Setiausaha Agong UMNO mengeluarkan kenyataan mengenai perkara itu. Antara yang mungkin berdepan dengan pemecatan itu termasuklah Datuk Seri Syahidan Kasim dan Datuk Zahidi Zainul Abidin serta Datuk Ismail Abdul Muttalib yang sah bertanding kerusi Parlimen di atas tiket Perikatan Nasional PN pada PRU kali ini. Sementara itu, di kem PKR pula, Presidennya Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Tian Chua akan dipecat kerana bertanding sebagai calon bebas. Katanya sebagai veteran PKR, bekas ahli Parlimen Batu itu tidak sepatutnya bertindak sedemikian. Jelas Datuk Seri Anwar dasar PKR menetapkan mereka yang bertanding sebagai calon bebas atau memilih untuk meninggalkan parti akan dipecat secara automatik. Pagi tadi, bekas naib Presiden PKR itu hadir menyerahkan borang penamaan calon untuk merampas kembali kerusi Parlimen Batu yang diwakilinya selama 2 penggal.
Beliau akan menentang calon daripada parti sendiri yang juga penyandang kerusi berkenaan, P. Prabhakaran, dan 8 lagi calon lain dalam pertembungan 10 penjuru. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'arani Mohamad yakin kaum bukan Melayu sudah mengambil iktibar daripada kesan menukar kerajaan pada pilihan raya umum PRU yang lalu. Tambahnya, para pengundi seharusnya mempercayai komitmen serta rekod lampau Barisan Nasional BN dalam memajukan ekonomi negara dan rakyat. Saya yakin pengundi-pengundi bukan Melayu, orang Cina dan orang India, mereka telah mempelajari kesan daripada kesilapan untuk percubaan menukar kerajaan pada tahun 2018. Mereka tahu dan akibat daripadanya sekarang ini kebanyakan kerajaan-kerajaan negeri, contoh macam di Perak, mereka ketiadaan wakil daripada orang Cina dan orang India. Jadi harapan saya supaya mereka akan mengambil iktibar itu bagi kali ini orang-orang Cina dan orang India kembalilah untuk memberi sokongan kepada Barisan Nasional. Saya yakin dengan track record yang kita ada, dengan wawasan yang kita ada, dengan kemampuan yang kita ada, sama ada untuk calon-calon parlimen atau calon negeri, berikan kembali kepercayaan kepada calon-calon Barisan Nasional supaya kita dapat membentuk sebuah kerajaan yang stabil, sebuah kerajaan yang kuat. Bila kerajaan kuat dan stabil, kita dapat meyakinkan pelabur-pelabur untuk masuk melabur dalam negara dan dalam negeri kita. Beliau berkata demikian selepas selesai proses penamaan calon bagi Parlimen Lenggong yang berlangsung di Pejabat Daerah dan Tanah Lenggong Perak. Datuk Seri Sa'arani yang bakal mempertahankan kerusi yang dimenangi pada 2018 akan ditentang oleh Muhammad Sabri Abdul Manaf, Pakatan Harapan, dan Muhammad Jamil Yahya, Perikatan Nasional. Berita seterusnya, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu bahagian Jasin lumpuh setelah sebahagian besar kepimpinan bahagian dan cawangan parti itu mengumumkan keluar parti berkuat kuasa serta-merta. Perkara itu diumumkan Ketua Serikandi Bersatu Jasin Azalina Abdul Rahman dalam satu sidang media hari ini. Azalina berkata timbalan Ketua Bersatu Jasin Mustafa Ahmad dan lebih 320 kepimpinan serikandi bahagian berkenaan turut mengumumkan keluar parti. Beliau yang juga Ketua Wanita Perikatan Nasional PN Melaka berkata keputusan itu dibuat selepas melihat pemilihan calon pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 tidak memperlihatkan pentingnya struktur parti. Tambahnya banyak calon yang mewakili PN bukan terdiri daripada ahli parti, malah terdapat calon daripada parti musuh turut disenaraikan. Azalina mendakwa pemimpin pelapis yang dilihat lebih kuat bekerja membantu menaikkan nama Bersatu juga telah diketepikan. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube. Atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.